Just take my hand and Okay, banyak soalan yang saya ada orang PM lah. Ni Abang Mac ni siapa sebenarnya kan? Yelah, saya pun bukannya popular sangat pun kan. Tapi apa yang saya cuba adalah untuk kita bantu sama-sama kita boleh buat duit lah. Di bursa ke kan, ataupun di pada bursa ataupun di market-market lain lah, kripto ke, FCPO ke, sama-sama kita boleh buat duit insyaAllah. Peluang tu ada kan, tapi kita perlu perlu ada sedikit kemahiran lah. Peluang untuk trading ni banyak sebenarnya kan. Kalau ikutkan sekarang ni banyak peluang untuk trading. Dekat of course lah dekat bursa Malaysia, dekat bursa tempat lain pun ada kan. Kita dah sekarang banyak kita punya macam UOB, M Plus apa semua dah buka, dah borderless kita dah boleh trade bursa di Indonesia kan, kita dah boleh trade bursa di Singapura. Kita tak perlu pakai platform lain kita dah boleh trade bursa US kan, kita dah boleh trade Nasdaq kan, kita dah boleh trade Dow Jones kan. Jadi peluang tu banyak untuk kita buat duit. Di samping tu ada juga instrumen-instrumen lain macam kripto kan. Kripto sekarang ni memang tengah sakit kepala lah siapa main kripto sebab tengah flashing kot sekejap kan. Tapi biasalah, kripto ni sebenarnya more to hodl lah, more to holding power. Kalau nak kaya main kripto ni memang kena hold lah kan, memang kena hold lah. Kalau setakat kita nak rempit tu boleh tak boleh, boleh tetap boleh kan, tapi biasalah kita rempit. Kalau siapa yang suka main shitcoin tu kan, mungkin boleh buat duit juga kan. Tapi salahnya kalau kita main shitcoin ni, buat duit memang dapat kan, kalau jadi buat duit memang best. Tapi kalau tak jadi terus kosong terus terus hilang terus jadi pandai-pandailah untuk manage risk tu Lepas tu kita ada FCPO sekarang FCPO pun dah top pun sama very high risk, very high risk FCPO daripada modal 10,000 boleh hilang dalam masa sejam pun boleh sejam pun boleh hilang semua 10,000 tu siap negatif lagi kalau tak ada margin call tu dia terus fosil je lah Okay, bebel sikit. Kita pergi ke slide kita yang pertama lah. Okay, saya tengah perkenalkan diri saya dululah kan, buat siapa yang belum mengenali saya. Dulu sebenarnya saya dah buat kelas fizikal sebelum kita punya PKP, sebelum kita punya COVID ni kan. So ramai juga yang kenal secara fizikal, boleh minum air apa semua kan, boleh mengetel sekali kan masa lepas kelas. Tapi yalah, dah kita ditakdirkan diuji dengan COVID ni, so semua sekarang online je. Tak nampak muka, tak boleh nak borak, tak boleh nak minum-minum sekali. Rindu juga zaman tu. Tapi insyaAllah nanti ada masa nanti kita buatlah balik kelas fizikal ni kan. Tak lama lah tu. Settle nanti, kita terus bikin Okay, nama sebenar saya adalah Hanif macam kalau tengok dekat slide ni, Muhammad Hanif Muhammad Hanif. Bin tu saya tutup nanti kan ramai pula search saya kan. Search kat FB ke apa kan. Okay, okay, saya telah start trading pada tahun 1999. Time tu baru start kerja, first kerja saya. So kalau siapa rajin nak kira matematik dia, boleh dapat lebih kurang saya punya umur kan. Umur tak ada lah tua sangat tapi adalah berusia sikit lah Okay, sejak tahun 99. So alhamdulillah sampai sekarang ni saya dah full time trader lah. Saya dah memang hari-hari menghadap PC lah kan. Hari-hari menghadap PC. Mostly saya trade di Bursa Malaysia. Saya juga ada trade di FCPO sikit, dekat kripto sikit kan. Saja je lah. Nak diversify nak merasa kan. Nak merasa rugi sampai loss kosong terus pun boleh masuk kan kripto kan. Kripto bukan masalah kita rugi. Kita rugi tu kita boleh nampak lagi kita punya tu kan. Mungkin modal 100 boleh jadi RM1 ke apa kan. Tapi tak boleh keluar itu tak boleh keluar. Itu masalah kripto, shitcoin ni apa semua ni. Tapi kalau coin-coin ada fundamental tak ada masalah. Boleh je hold kan. Okay, saya full time trader. Juga saya registered MR Tapi sebenarnya saya, walaupun saya dah lama ada MR ni, tapi saya tak register dengan mana-mana IB pun lagi kan.
Saya belum sampai seru kot. Tak apalah, insyaAllah nanti kalau saya dah buka, saya dah terbuka minda saya nak register dengan IB, nanti saya akan beritahu semua. Semua orang masuklah bawah saya kan. Semua orang boleh lah register bawah saya, insyaAllah. Kalau grup-grup saya ni adalah benefit dia nanti ya. InsyaAllah. Okay, so untuk tahun lepas, dua ni je lah pencapaian saya, ada yang kecil-kecil tu lah. Saya juga participate dekat virtual trading je pun, yang kenanga future tu kan. Virtual trading saja main-main je tengok. Dia boleh bagi hadiah lah kan. Boleh bagi hadiah. Okay lah, orang nak bagi. Okay, and then juga pada tahun lepas lah, bulan 11 ada kontes ataupun ada pertandingan Invest Hack oleh Bursa Malaysia. Ini pun saya ada participate juga. Tak ada nombor lah. Cuma tak ada nombor. Cumanya ada satu pengalaman lah kita untuk bekerjasama dengan Bursa Malaysia. Juga sebenarnya ada TradingView bersama, dia punya sponsor. TradingView, CIMB, CGS CIMB kan. Untuk event Invest Hack ni. Semua online ya. Biasa Invest Hack dulu, kalau yang dulu offline dia panggil kita berkumpul dalam satu bilik, and then kita brainstorm, and then kita present kita punya produk pada dia orang, and then baru dia orang judge lah. Tapi tahun ni semua online je. Semua online. Meeting dengan team pun semua online, summit pun semua online, hadiah pun tak ada hadiah fizikal, online mereka semua kan. Okay, tapi tak apa, itu just sedikit sebanyak mengenai diri saya lah. Kalau siapa ada nak tanya tu boleh tanya kan. Tapi di FB ni saya mungkin lambat sikit lah jawab sebabnya saya tengah attend dekat Zoom Tak apa, kat FB tu biarkan je soalan kat situ. Kalau ada soalan nanti kan saya jawab lah. Mudah-mudahan sikit lah Okay. Okay, tu boring lah pasal diri saya kan. Apa pun. Okay. Okay, untuk preview kepada Max Trading Module ni, sebenarnya kalau saya nak bagi tahu, kadang-kadang orang tengok, asal kelas dia macam ni ke? Sebenarnya Max Trading Module ni bukan sahaja kelas bukan sahaja kelas. Kadang-kadang orang salah anggap, kelas dia macam ni kan. Tak adalah mahal sangat kan. InsyaAllah kalau siapa yang masuk tu sekejap dia dah balik modal dah. Tapi sebenarnya dia adalah komponen dia adalah komponen dengan tools sekali, trading tools sekali. Okay. Kalau kita tengok, kalau kita register untuk Max Trading Module ni, saya biasa galakkan untuk register awal supaya boleh layan video dulu lah kan. Layan video dulu, kita akan bagi video, and then live Zoom training seperti pada hari ni. Dan juga yang penting itulah indikator ada a few indikator yang saya dah bukanlah buat 100% tetapi sebab tak ada istilah kita boleh buat indikator baru. Sebenarnya indikator orang dah berzaman dah 50-60 tahun dah buat indikator tu, kita unlikely lah kita boleh buat indikator baru. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita modify ataupun kita ubah sedikit parameter indikator tu, ataupun kita combine indikator tu untuk mendapatkan satu bacaan yang lebih tepat ataupun lebih sesuai dengan market kita, ataupun kita boleh modify berdasarkan market tertentu kan. Macam kalau market FCPO laju kan, mungkin kita boleh modify sikit, mungkin kita boleh tune sikit indikator kita untuk cater kepada market di FCPO. Tapi kalau kita tengok di bursa mungkin ada counter yang slow, ada counter yang laju kan. Jadi kita modify juga ataupun kita ubah juga parameter indikator tu untuk sesuaikan dengan market di Bursa Malaysia. Macam tu. So, indikator ni memang saya akan bagi free je lah. Sebenarnya dulu sikit indie ni, tapi lama-lama masa saya rajin saya buat lah yang baru kan. Saya buat yang baru. Jadi insyaAllah siapa yang join kita punya Max Trading Module ni, apa-apa saja future update pada indikator ni semua saya bagi free je lah. Memang saya tak pernah jual indikator. Kalau siapa cakap saya jual indikator tu memang kalau orang lebih cakap berdoa ni macam bohong lah kan. Saya memang tak pernah jual indikator, sewa pun tak ada. Tapi kalau belajar, sebab kenapa saya suruh belajar, suruh masuk kelas, sebabnya penggunaan indikator ni perlu ada kemahiran dia. Kan, kalau nampak indikator je nak main hentam ni kan tak jadi lah.
So kena ada kemahiran dia, cara nak pakai dia kan, cara nak combine dia, nak tahu kat mana entry dia, nak tahu kat mana exit dia. Jadi kena masuk kelas kena masuk kelas. Okay, and then kita juga ada support group iaitu Max Clan kalau kawan-kawan yang pernah join Max Clan ni dah tahu. Max Clan ni group kecil je. Tapi best jugalah kan kalau kita borak-borak kat dalam tu. Kemudian untuk komponen Max Trading Module ni juga ada Max Clan Alerts Channel Max Clan Alerts Channel ni adalah channel percuma juga. Channel ni adalah tak ada yuran bulanan jangan risau, saya tak pernah minta duit untuk yuran ni. Dia adalah alert yang disambung kepada TradingView dengan indikator-indikator yang kita pakai tadi. Bila ada saja counter-counter yang berpotensi, dia akan hantar daripada TradingView tu, akan hantar ke kita punya server, and then server akan hantar balik ke Telegram. Itu dia punya sistem ni lah. Jadi memang tak ada manual dia memang automatic Jadi perlu juga attend kelas untuk tahu macam mana nak pakai atau macam mana untuk screen counter-counter di alert channel ni kan. Kang tengok banyaknya Abang Mac, macam mana satu nak beli ni kan, kalau saya buka open lah jadi nak kena tahu kan, walaupun dia keluar alert tetapi mungkin dia belum sampai entry point dia lagi. Sebabnya kebiasaan kaedah-kaedah yang kita gunakan, kalau siapa pernah belajar dengan saya, kita entry sangat-sangat awal. Memang sangat-sangat awal. Kadang-kadang masa entry tu dia akan jatuh. Mulalah stres kan. Tapi kalau kita dah belajar, kita dah tahu. Oh, ni masuk ni dia jatuh sikit biasa lah. Sebab dia naik balik kan. Ataupun kita tunggulah dia jatuh sikit baru kita masuk. Okay. And then ada koleksi e-books. E-books ni biasalah. Buku-buku saham lah kan. And then kelas ulangan ni sampai pandai. Sampai pandai lah. Lagi tak pandai, masuk je kelas. Nak masuk 20 kali, masuk 20 kali. Kan? Kalau dah 2 tahun tak pandai-pandai tu, datang jumpa saya. Pergi rumah kan. Tapi insyaAllah lah kan. Kalau ulang-ulang tengok tu sebenarnya kaedah dia tak adalah susah sangat pun. Kaedah dia kan. Ulang 2-3 kali kan. Sebab kalau tak sempat nak masuk kelas, kita dah bagi video, ulang video tu 2-3 kali. Tengok dekat mana point dia untuk memahamkannya. 2 dos lah. Alik 2 dos lah Cukup 2 dos tu dah boleh rentan negeri lah ni. Okay, so kelas ulangan ni percuma percuma. Memang saya tak pernah charge. 1 kali bayaran sahaja. Macam MLM pula Bukan MLM pun. Dia cerita lah kan. Sebab kadang-kadang saya tengok kadang bukanlah kita nak menidakkan dia orang tetapi bayaran yang berlapis-lapis ni kadang membebankan juga. Tapi tak apalah, terpulang lah. Semua orang ada kaedah masing-masing. So saya tak nak campur lah orang lain punya kan. Kita just concentrate kita punya je. Okay. So itulah komponen Max Trading Module. Okay. Saya just nak preview lah. Antara indikator-indikator yang akan diberikan di dalam ini premium yang premium punya indikator. Ini salah satunya adalah Max Saham Divergence. Divergence ni memang antara indikator yang paling disukai ramai oleh student-student. Memang dia agak tepat lah juga macam kalau siapa biasa belajar TA, kita akan tahu sebelum berlakunya reversal mesti akan ada, kebanyakannya akan ada divergence Sebelum berlaku reversal bukan mestilah, tetapi kebanyakan mesti akan ada divergence dulu. So bila ada divergence tu, kita divergence hijau, kita masuk. Ada merah tu, tengok-tengok lah indikator lain kan. Kalau rasa boleh keluar dulu kan. Tengok sini, hijau masuk, merah keluar. Macam senang tak? Tapi ya betul lah, tak adalah susah dan tak adalah senang sangat InsyaAllah dengan ilmu kita boleh apa-apa saja keadaan market pun sebenarnya boleh, tetapi kena ada ilmu dan ketahanan jiwa lah. Kadang-kadang market ni menyakitkan hati juga, saya faham kan. Market sekarang ni memang sangat-sangat menyakitkan hati ramai yang mengadu alamak Abang Mac macam mana ni kan, dah banyak loss juga. Jadi sebenarnya berbalik kepada kita punya trading plan je lah, benda paling senang sekali. Trading plan. Ada trading plan, ikut trading plan kita. Itu je. Okay. Right, ini salah satu daripada premium indicator kita Max Saham Divergence. Ini antara yang terbaru lah. Baru tak baru lah, dalam tahun lepas juga ni rasanya. Okay. Kemudian kita ada PC ataupun dipanggil Platinum Cross. Platinum Cross dah lama pakai. Okay, Platinum Cross ni dia indikator yang memberikan signal yang sangat-sangat awal. Dia memang indikator yang memberikan signal yang sangat-sangat awal.
Jadi tetapi ada juga kes-kes di mana keluar je PC ni ataupun Platinum Cross ni terus naik pun ada juga kan. Tetapi mostly dia akan ambil masa lah dalam 3-4 hari macam tu lah kan. Jadi kalau siapa biasa follow saya dia akan tahu bahawa saya punya apa alert-alert yang saya yang keluar ni dia akan ambil masa sikit untuk naik. Tapi baguslah sebab kita saut tu di dasar lautan tu. Di dasar lautan. Yang penting saut dasar. Supaya kita senang orang beli kita keluar. Orang start bersusu FOMO masuk kaunter tu, kita pun tipi senyum kan. Senyum kita tengok pula kaunter lain Sudah dia. Dah ada kan. Okey. Yang ketiga, ini premium premium juga. Saya just tunjuk yang premium lah. Untuk yang di FB Live tu mungkin ada yang kurang mengenali saya. Boleh join boleh join Telegram channel. Join Telegram channel tu. Nanti kat situ saya ada bagi link untuk indikator-indikator yang saya bagi free indikator-indikator yang saya bagi free. Boleh ambil and then add to favorite dekat dalam TradingView dan boleh pakai. Bukan semua premium ada yang free ada yang free tu boleh pakai. Search tak jumpa search tak jumpa sebab saya memang tutup. Ada satu je kot yang jumpa, satu atau dua yang jumpa lah. Macam kalau cari dalam tu ada, cuba search Pukat. Pukat ni adalah salah satu dapat indikator favorite juga. Tapi itu free je. Memang saya belanja tu. Okey. Yang di FB Live tu boleh join Telegram channel dan ambil link tu. Ambil link Indi tu. FOC. Abang Mac belanja Nak belanja Musang King tak lepas kan. Nak rentan negeri. Belanja indikator je lah. Okey. Ini adalah MACD Pro. Ini version 2 dah. Version 2 dah. So version 1 dia basic lah, dia lain sikit lah kan. Tapi version 2 ni ada tambahan ni. Tambahan warna-warna ni. Warna-warna kehidupan ni. Warna-warna kehidupan ni adalah untuk memudahkan kita. Yelah kita kadang-kadang kita dekat telefon kecil. Tak nampak kat mana crossing ni tak nampak jadi ini sebenarnya tujuan asal dia adalah untuk memudahkan kita tengok chart di mobile devices. Di mobile devices. Maksudnya yang pakai telefon, senang tengok. Buka, dah boleh nampak color hijau pekat masuk color hijau pekat masuk. Dan ini sebenarnya silent MACD ni bukan MACD standard bukan MACD standard. Silent MACD ni dia kalau tengok dia awal sikit lah, biasa awal 3-4 hari daripada MACD biasa. Jadi kalau masuk kelas nanti saya akan tunjukkan. Tapi untuk sesi hari ni kita sampai Elite Wave nantilah saya akan bagi Elite Wave sikit. Okey, ni dua RSI Pro. Dua RSI Pro pun V2 V2 so ada dia punya ni. Ada dia punya warna dia. Warna-warna dia. Okey, kita ada juga grup Max Clan ni. Ini yang terbaru lah. 6 Julai, 7 Julai, 8 Julai, 9 Julai, 15 Julai. So kita bincangkan counter juga dalam tu. Bukan by call bukan by call. Cuma kita discuss. Kita discuss counter dalam tu. Ni memang di dalam Max Clan saja. Sebab dalam Max Clan ni saya boleh discuss sebabnya dia orang faham konsep. Macam di group open tu saya tak berani nak discuss sangat, takut dia orang tak faham konsep dia kan. Kalau nanti saya bincang dekat group open tu, dia orang beli tiba-tiba jatuh 2 bit. Ada yang PM saya maki tu. Ni Abang Mac, apa hal ni? Kan? Rugi dah ni. Padahal baru 2 bit kan. Jadi kalau di Max Clan ni insya-Allah kebanyakannya dia faham lah dia faham lah kaedah saya, dia faham lah macam mana saya screen counter, dia faham lah macam mana cara entry kan. So tengok ini paling seronok sebenarnya masuk Max Clan ni, masuk grup ni. Priva awan biru. Awan biru mesin niaga. TPMB. Ahong. Ahong ni memang kuat betul Ahong ni tak sangka juga. Tapi tahniah lah siapa yang berjaya saut Ahong ni masa mula-mula tu. Masa di dasar ni. D-Nex pun dah start naik D-Nex pun dah start naik. Saya pun tengok D-Nex ni mungkin jauh lagi pergi dia. And then kita ada juga Max Clan Alerts ini Max Clan Alert channel Max Clan Alert channel ni memang saya monitor lah, tetapi saya tak ada nak manual bagi, tak ada dalam ni. Ni semua automatic je. So automatic. Kita tengok ni.
Ni bukan buy call Ini orang cakap pahal bagi buy call ni. Ini semua alert alert automatic daripada trading view. Jadi cantik ni. Tiga-tiga counter ni cantik. Okay. Okay, lepas tu kita ada e-book kita dah. Koleksi e-books ni macam ni lah, biasalah. Boleh kata banyakkan buku-buku utama untuk belajar saham memang ada dalam ni. So easy. Kalau nak boring-boring lepak PKP ni kan, buka je salah satu, baca Kalau siapa dapat khatam ke semua buku-buku ni, saya boleh garanti dia boleh buat duit. Boleh garanti. Tapi berapa lama nak khatam kan? Semua ada price volume analysis ada, Elliott Wave ada nak belajar, Fibonacci ada, untuk day trading ada, candlestick trading bible ada, macam-macam lagi. Ada lagi kat bawah dia. Saya just tengok screenshot yang kat atas ni je lah. Ada a few buku dalam bahasa Melayu juga. Ada a few e-books dalam bahasa Melayu juga. Tapi tak banyak kebanyakan memang semua bahasa Inggeris lah. Tak ramai yang translate buku-buku saham ni ke dalam bahasa Melayu lagi buat masa sekarang ni. Okay, ini salah satu daripada buku favorite saya ni. Day Trading for Dummies. Siapa student kalau belum baca buku ni, baik baca cepat. Sebab ini sebenarnya memang senang kaedah day trading dalam ni. Buka lah. Okay. Ni dalam Zoom ni. Banyak buku ni. Berapa banyak dah habis. Saya tahu ada 2-3 orang memang dia download dan dia baca a few buku dan nampak memang improvement itu boleh tahan lah. Cubalah baca kan. Cuba baca. Okay. Alright. So kita recap balik. Dah habis tadi preview dah habis dah preview tadi. Okay, di dalam macam saya cerita tadi, di dalam Max Trading Module, kita akan bagi video dulu. So saya akan recap sekejap untuk student-student di dalam Zoom yang dah join, yang dah di dalam Zoom. Kita recap balik apa yang ada dalam video tu. Okay. Untuk video yang pertama tu, yang pertama sekali saya dah jelaskan mengenai antara asas kepada trading ataupun asas kepada kita joining the Traders Club ni. Kita join Traders Club ni, benda pertama yang kita kena tahu adalah diri kita sendiri. Kita tak kenal diri kita, kita tiba-tiba lompat je kan. Kita tahu berat kita ni berat lah kan, kita ni berat lah kata. Kita tahu kita ni berat. Kita tengok longkang tu apa lebar kan. Kita nak try lompat juga, memang jatuh ke dalam longkang tu lah kan. Jadi kita tak kenal diri kita kan. Jadi yang antara perkara utama yang perlu kita tahu, kita kena kenal diri kita dulu. Kenal diri kita dulu, barulah kita tahu apakah kaedah ataupun apakah SOP ke ataupun cara yang paling sesuai untuk kita tackle market dengan keadaan diri kita, dengan umur kita, dengan komitmen kita, dengan kemampuan kewangan kita, dengan kita punya risiko sebesar mana yang boleh kita tanggung kan. Bila kita dah faham diri kita, barulah kita masuk ke dalam apa-apa market kan. Okay. Saya tak payah elaborate pun sebenarnya. Tapi memang lama tak bercakap ni kan. Lama tak bercakap ni dia jadi melalut lah sikit. Okay, so recap balik video 1 tu. Nanti tengok, siapa belum tengok boleh tengok. Saya terangkan mengenai jenis investor jenis investor. And then saya juga terangkan mengenai jenis trading type of trading. Scalping, news trading, swing trading, day trading, trend trading. Jadi tengok video tu Okay. Dan antara perkara asas yang paling penting untuk kita tahu adalah risk management. Risk management di dalam trading. Risk management pun saya dah terangkan dalam tu. Money management, trading plan, diversification of your investment, and then fund management kan. Sila tengok. And then ialah money management ni semua Trading plan, paling penting trading plan Trading plan masuk EP tanpa trading plan ni macam kita tak ada persediaan kan. Nak perang tapi tak bawa senjata kan. Nak perang tapi bawa handphone je, macam mana nak perang kan. So trading plan kena ada Trading plan. Nanti tengok video, saya dah jelaskan dalam tu. And then cara mengira risk reward ratio ratio keuntungan kepada ratio kerugian. Sentiasa lebihkan ratio keuntungan daripada ratio kerugian Sentiasa lebihkan. Ini paling penting. Ini ramai orang tak ikut ni kadang-kadang
cakap, dia apa, dah 2,000 rugi tak CL kan. Tapi bila untung 100 je TP. Maksudnya ratio dia 1/40, 1/20 kan. Sepatutnya kalau dia dah boleh risk duit dia banyak 2,000, dia mesti kena cuba untuk dapatkan 4,000 ataupun 3,000. At least 1.5 ataupun paling busuk 1 to 1 lah. 1 to 1 tu memang tak apa cantik lah kan, 1 to 1 kan. Sebab tu lah, untuk mendapatkan risk reward ratio yang bagus, kita kena sauk di dasar je. Kalau boleh kita cuba dapatkan saukan di dasar dia. Sebab bila saukan di dasar, kalau kita entry pun, kita punya support tu akan jadi sangat-sangat singkat ataupun sangat-sangat pendek. Jadi sikit je lah kita punya risk ratio kita. Sebabnya mungkin trading plan kita selepas dia bocor 2 bit daripada support, katakanlah kan. Lepas bocor 2 bit pada support. Tetapi sekarang ni dia baru nak reverse. Dia dah di dasar kan. Jadi kita punya reward tu darab 2 paling kurang dengan kita punya risk tadi. Paling kurang, paling senang ratio dia. 2/1. Okay. Alright. So, basically terdapat dua kaedah analisa untuk counter-counter ataupun dua kaedah analisa untuk apa-apa saja instrumen pelaburan, iaitu fundamental dan juga technical analysis. Untuk fundamental analysis, saya dah terangkan sedikit mengenai kaedah Ken Slim dan juga saya sudah berikan contoh-contoh yang berkenaan. Kaedah dia untuk kita screen atau untuk kita kenal pasti kekuatan syarikat ni. Kita nak melabur dalam satu syarikat tu, kita kena tahu kekuatan syarikat tu, kan? Kita kena tahu apa masalah dia, apa projek dia akan dapat yang baru, ataupun dekat dia punya order book dia banyak ke tak banyak, kan? Dia punya hutang banyak tak banyak. Jadi itu adalah fundamental sesuatu syarikat tu, fundamental analysis. Itu penting juga. Tapi sekarang ni tengok counter-counter goreng tak ada fundamental pun tak ada pun fundamental. Goreng semacam je, tengok kan rugi sejak mula listed rugi kan. Semua merah je, tapi dia punya goreng 400%, 500% kan. Manalah kita tak mental kan. Manalah trader tak mental kan. Kata itu cikgu ajar ni suruh check Ken Slim juga. Check Ken Slim, counter Ken Slim cantik pun tengok semua terduduk kan. Semua macam air terjun je. Tapi counter yang cak ayam semua meroket-roket lah semua. Kenapa jadi macam tu? Sebabnya dia dipengaruhi oleh keadaan market secara keseluruhan lah ya. Tetapi sebenarnya bila kita pilih counter-counter, kita pilih syarikat-syarikat yang fundamentally strong ni, lambat laun dia mesti akan ada juga kenaikan dia. Maksudnya contoh macam apa? Macam syarikat-syarikat yang baru dapat projek ke apa kan. Mungkin projek dia belum macam Dinex tadi. Kita cerita pasal Dinex kan. Dinex kalau kita tengok fundamental dia bukanlah syarikat yang selalu membuat keuntungan. Ataupun keuntungan dia pun bukanlah signifikan sangat, bukanlah besar sangat. Tetapi setelah dia ditawarkan untuk membeli syarikat semiconductor, kerajaan punya, jual ke Dinex kan. Jadi dia pun dah setuju dah beli. Jadi kita nampak dia punya future earning dia mungkin tak nampak pada pada 1 ataupun 2 kuarter ni. Ataupun 3 kuarter lah. 3 kuarter ke depan ni mungkin tak nampak lagi reflection earning dia kan pada projek ataupun pada acquisition dia tadi. Tapi in the long run, dalam jangka masa panjang, kalau kita tengok Foxconn pun dah start beli share dalam Dinex. Jadi Foxconn ni lambat laun dia dah jadi pun dah substantial shareholder kan dalam Dinex kan, Foxconn. Jadi kita nampak industri semiconductor ni dia memang tengah booming sekarang kan. Dengan tak cukup supply-nya, dengan apa dalam supply chain dia terganggu lah apa kan. Jadi kita nampak daripada segi fundamental Dinex ni memang sangat-sangat cantik. Tetapi tidak reflect kepada current quarter ataupun the next 2 ataupun 3 quarters. Kan? So kita beli, jangan beli, bukan saya kan saya cakap beli kan buy call pula kan. So kita cuba tengok kaedah yang sesuai kan. Kalau kita sesuai untuk simpan counter ni, mungkin untuk jangka masa panjang kita swing dalam setahun ke kan,
baru kita akan nampak betul hasil dia. Kalau kita tengok kalau kenaikan counter-counter semiconductor contoh macam Greatech ke apa kan, ataupun kita tengok DNO ke kan, kenaikan dia sangat luar biasa. DNO daripada harga RM1 tu DNO daripada harga RM1. Greatech listing berapa? Sekarang dah harga berapa Jadi tak mustahil Linux pun akan jadi macam tu. Tak mustahil Dia pun kalau ikutkan Silterra yang dia beli tu, dia buat wafer chip wafer tu sebenarnya obsolete dah. Tetapi dengan Silterra dengan acquisition Silterra tu dan juga dengan kemasukan Foxconn ke dalam sebagai salah satu daripada major shareholder dalam Linux, takkan Foxconn nak biar kan? Alah, kilang buruk macam ni, biar je lah. Foxconn tu punya besar punya company kan. Foxconn mesti dia akan push untuk upgrade dia punya facility, untuk upgrade dia punya machinery, untuk upgrade dia punya teknologi, untuk produce the latest punya produk hiliran untuk produk yang berasaskan semiconductor kan. Jadi ambil masa, tetapi almost sure. Saya pun tak sure kan, tiba-tiba kan cakap sekarang semua dah tak pakai semiconductor dah, semua pakai kemian yang letak kat dalam PC kan. PC pun laju kan. Jadi mana tahu kan sampai satu tahap macam tu kan. So semiconductor semua tak pakai dah. Kita tak tahu ke depan COVID ni siapa boleh predict COVID kan. Jadi kita tak tahu, tetapi kita dah ada indication tu Okay. Panjang cerita Ken Slim. Sikit je Okay, and then saya juga terangkan mengenai financial analysis. Cara-cara pengiraan ni sebenarnya kita tak perlu tahu sangat pun, tapi kalau nak tahu boleh lah. Bagus juga kan, tahu lah cara nak kira dia punya liquidity, dia punya asset punya profitability kan, PATAMI apa semua ni. Nak tahu boleh. Nampak pro sikit kan. Nanti kau tahu tak PATAMI paman niaga ni sebenarnya banyak kan. Orang pun tengok, Ahmad ni power lah. Cakap pasal PATAMI, cakap pasal PIBIT ni semua kan. At least kita tahu kalau orang cerita kita tahu ini aku dah baca lah kan, dah banyak dah cerita dah. Okay, kemudian kita juga sentuh mengenai technical analysis, iaitu candlestick pattern, asas-asas candlestick, semua dah ada dalam video dia. Hammer, bullish reversal, inverse hammer, bullish engulfing, piercing, warning star, hanging man, bearish reversal bearish reversal, shooting star, bearish engulfing, dark cloud cover, doji, ni semua dah cerita dalam tu. And then kita ada reversal pattern juga. Reversal pattern ni biasalah shampoo shampoo, double top, double bottom, rounding bottom, cup and handle, wedges, pennants. Semua saya dah cerita dan saya elaborate dalam video-video yang student-student baru tu dah dapat lah. Continuation pattern, ascending triangle, descending triangle dan juga rectangle pattern rectangle pattern. Kau boleh tengok video tu Tak faham tanya. Tak faham tanya. Kalau tak tanya saya direct, tanya dalam grup. Kalau saya lambat jawab, insyaAllah ada orang tolong jawabkan. Ramai yang sini-sini tu rajin nak jawab Bagus. Sharing ilmu Ini antara ilmu yang bermanfaat Jadi kepanjangan tu insyaAllah. Okey. Seperti yang dijanjikan untuk yang mengikuti saya punya FB live. So kita start dengan Elliott Wave dahulu hari ni Elliott Wave ni kalau ikutkan ramai yang dah tahu kot kan. Siapa-siapa yang dah pro Elliott Wave tu tengok je lah jangan kecam lah. Sebab ini basic at least kena ada basic dulu. Dia tak tahu apa benda Elliott Wave ni. Orang cerita pasal Elliott Wave kan. Tengok buku pula 300 muka surat buku kan. Buku Elliott Wave Abang Mac bagi 200 muka surat, 300 muka surat. Lama lagi jam kan, lagi malas nak belajar kan. So, apa yang saya terangkan ni adalah asas kepada Elliott Wave Asas, betul-betul perkara asas untuk siapa yang belum tahu pasal Elliott Wave. InsyaAllah, saya tengah develop satu kaedah termudah untuk kita belajar Elliott Wave ni. Mungkin ada medium, ada dia punya intermediate, ada dia punya advance Tetapi untuk Elliott Wave ni, siapa yang ada di FB Live tu, insyaAllah saya akan cuba ajar free je lah Elliott Wave ni sebenarnya.
Mungkin Jafri je lah. Nanti kan. Maksudnya siapa yang belum ada asas tengok ni asas dia. Kalau janganlah kang pergi condemn. Alah benda ni Abang Mike semua orang tahu. Jangan cakap macam tu kan. Sebabnya bukan semua orang tahu. Boleh untuk perhatian bukan semua orang tahu. Sebab kita tahap pemahaman kita ni kadang-kadang berbeza kan. Macam kita mungkin kita nampak benda tu senang kan. Ini kacang goreng ni apa benda lah ajar benda macam ni kan. Tapi pada segelintir orang dia tak pernah tengok dan dia tak pernah tahu. Jadi kita hormat dia lah kan. Tengok je lah layannya. At least kalau kita boleh sharing sesuatu, macam kalau nak sharing pun boleh sharing. Kalau siapa yang di FB ni nak sharing ke, boleh sharing je lah dekat dalam saya punya FB tu kan. Okay, tak apa, kita kongsi-kongsi je ilmu ya. Okay, yang di Zoom ni ada yang tak enable recording lagi? Saya dah enable semua dah sebenarnya rasanya. Takut ada yang terlepas. Kalau tak ada yang tak boleh record nanti bagi tahu. Haris tadi saya dah enable Haris saya dah enable recording dah. So dah record Okay, dah record. Okay, kita mula dengan asas Elliott Wave. Asas Elliott Wave. Okay, teori Elliott Wave ni sebenarnya direka cipta ataupun ditemui oleh seorang brother yang bernama Ralph Nelson Elliott. Sebab tu nama dia Elliott Wave kan. Kalau saya yang buat ni saya panggil Max Wave kan. Sebab nama saya tak apa Hanif Wave ke kan. Semua orang tahu nama saya kan. Tapi sebab nama dia Elliott, so sekarang semua orang dah kenal nama dia. So Ralph Nelson Elliott. Dia yang mula-mula mengenal pasti apa itu Elliott Wave ni. Elliott Wave. Okay. Elliott Wave ni dia terdiri daripada suatu kajian yang komprehensif. Dia sangat-sangat komprehensif Elliott Wave ni. Dia sangat-sangat komprehensif dan di samping itu dia juga sangat-sangat kompleks. Dengan kata lain dia sebenarnya dia punya ayat tu macam best kan. Tapi dalam ayat senang, dalam ayat mudah dia susah gila lah. Itu ayat mudah dia kan. Susah gila. Tapi tak susah mana pun sebenarnya. Apa saja benda kita kan belajar kan. Kita belajar daripada asas dia kan. Kalau orang lain mungkin ambil masa 6 bulan ataupun setahun nak master kan. Mungkin kita ambil masa setahun setengah, 2 tahun, tak apa kan. Janji kita faham kan. Daripada fundamental kita faham. Kan? Kita faham. Ini kita punya speed kita. Kita jangan tiru speed orang lain kan. Tak, ini brother ni tengok 6 bulan je belajar Elliott Wave dah boleh tahu semua. Sebenarnya pendapat personal saya lah. 6 bulan tak cukup masa untuk belajar Elliott Wave ni. Kalau dah sampai khatam lah kan, sampai khatam. Tak cukup masa dia. Elliott Wave ni sebenarnya kita belajar dan praktik at least setahun ataupun 2. Baru kita akan dapat betul-betul dia punya konsep dia. Elliott Wave ni. Mungkinlah kita boleh belajar asas dia dulu kan. Belajar asas dulu sikit-sikit tambah. Tetapi application dia kepada market tu yang akan menjadi masalah. Teori senang je. Teori siapa suka baca, suka tengok-tengok chat apa semua kan. Senang je. Tetapi application dia kepada market, real market condition tu akan menjadi sedikit masalah. Okay? Awal-awal dia cakap susah kan. Susah baru, best belajar kan. Barulah orang tahu. Ada ni, belajar Elliott Wave kan. Awallah kita boleh conteng line 1, 2, 3 kan. Okay. Sekejap lagi saya akan tunjukkan dia punya gambar rajah dia. Saya just jelaskan sekali lalu je lah. Elliott Wave ni, dia sebenarnya trend. Dia trend ya. Trend. Apa yang Ralph Nelson ni nampak adalah psikologi investor. Psikologi investor. Sama juga macam kita belajar chart atau kita belajar technical analysis. Semua yang kita baca pada chart tu adalah psikologi investor ataupun psikologi trader. Jadi apa yang dinampak, apa yang ditemui oleh Ralph ni kan, pattern tu berulang. Pattern tu berulang kan. So, kalau siapa suka tengok ataupun siapa biasa tengok naked chart, kita tahu bahawa pattern sesuatu chart ni dia akan berulang kan. Hari tu dia buat pattern macam ni, zigzag macam ni. Tengok dia tahan kejap dalam 6 bulan, 10 bulan, sama pattern juga. So itu yang Ralph Nelson Elliott ni nampak. So, pattern tu sentiasa berulang. Okay. Dan juga apa yang dia nampak adalah harga ni bergerak dalam impulse dan corrective wave. Impulse ni maksudnya naik. Impulse ni dia naik. Impulse naik. Corrective ni dia turun.
Okay, ini market structure dia. So, harga bergerak dalam impulse. Kalau tengok ni, nombor satu ni, naik ke satu. Impulse, corrective. Impulse, corrective. Impulse, corrective. Nampak kan? Kita bisa tengok chart macam tu kan? Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dia tak ada chart tu straight sampai atas kan? Straight sampai daripada 10 sen sampai RM14 kan? Straight kan? Ada jumpa chart macam tu? Oh, kalau ada jumpa bagi tahu lah. Saya nak buat ni, nak screenshot kan. Okay. So, harga bergerak dalam impulse dan juga corrective wave. Okay. Untuk impulse, kita tengok impulse, ini untuk chart yang uptrend. Biasa kalau kita tengok Elliott wave, dia application dia untuk wave 1 sampai 5 tu adalah dalam keadaan chart itu uptrend. Dalam keadaan chart itu uptrend. Kalau tengok impulse ni, dia adalah pergerakan harga yang besar. Besar. Manakala korektif pula, pergerakan harga yang kecil di dalam trend. So, kita tengok balik. Tengok ni. Okay. So, ni impulse. Impulse, wave 1. Korektif, kecil je wave dia. Impulse lagi, wave 3. Korektif kecil. Impulse lagi, wave 5 dah habis, pergi ke corrective wave. Okay. Ini kalau kita tengok wave sini dan wave sini. So kita tadi kita define ataupun kita kenal pasti bahawa wave 1 ni adalah impulse wave. Betul, impulse wave. Dan wave 2 ni adalah corrective wave. Impulse corrective. Secara major dia pula kita tengok satu package daripada 1 sampai 5 ni adalah dipanggil impulse juga. Ni dipanggil impulse juga ni. Impulse. Dan daripada A ke C ni, ABC ni dipanggil corrective. As a whole. Dari keseluruhan ni, panggil corrective. Begitu juga di antara wave ni je. Di dalam wave 1 ni akan ada juga impulse dan corrective wave. Tengok dalam wave 1 ada juga yang kecil. Maksud kalau kita dah zoom out kepada time frame yang lebih kecil, kita akan nampak bahawa di dalam wave 1 ni ada juga impulse wave. Impulse corrective, impulse corrective, impulse corrective. Ada juga. So Elliott wave ni dia boleh apply, boleh dikatakan di semua time frame. Di semua time frame. Semua time frame. Tetapi kalau untuk kita kenal pasti trend yang lebih kuat, hendaklah kita tengok dia di time frame yang lebih besar. Untuk yang swing, biasa dia akan tengok minimum daily, minimum time frame daily. Kalau untuk investor, untuk swing long, dia akan tengok weekly. Dia akan tengok weekly. Lebih besar time frame, lebih tepat bacaan dia. Lebih besar, lebih tepat dan lebih kuat. Kita bandingkan support di time frame 1 jam dengan support di time frame 1 hari. Mana satu support paling kuat? Kan? Kita dah buat kajian, kita dah tarik line-line apa semua. Terus pastilah support di time frame 1 hari lebih kuat daripada support di time frame 1 jam. Betul. Begitu juga untuk Elliott wave. Kalau kita tengok Elliott wave, kita cuba tarik at least daily lah. Kan? At least daily lah. Okay. Okay, So, kita tengok tadi impulse corrective. Okay. So, macam mana kita nak trade dengan menggunakan Elliott wave? Okay. Kita trade dalam impulse wave. Impulse wave. Okay, Haris. Haris punya kesimpulan saya baca kejap. Boleh EP di wave 1. Okay, kejap Haris Nanti saya terangkan kat mana nak EP, kat mana nak TP Okay. Okay, kita trade dalam impulse wave. So kalau kita tengok kita tengok pada market structure ni, impulse wave adalah ni. The whole 1 sampai 5 ni adalah major impulse wave dia. Kita trade dalam ni. Kita jangan trade dekat dalam corrective wave. Begitu juga di time frame lebih kecil, kita trade dalam impulse wave. Masuk dekat dalam corrective, layan impulse, bila dia start pusing balik, kita TP. Begitu Berbeza lah ikut kita punya
kaedah trade lah kalau kita nak trade untuk time frame untuk day trade, kalau kita nak trade untuk swing, mid term swing ataupun long term swing, berbeza lah sikit berbeza. Tapi lebih kurang dia berbeza pada time frame je sebenarnya. Berbeza pada time frame. Sebab kalau siapa yang swing long ni, dia entry dia tak kisah sangat sharp entry tu, sebabnya dia beli hari ni, mungkin tahun depan bulan 8 baru dia nak jual. Kan? Mungkin target dia macam tu lah. Aku invest dekat syarikat ni, aku tahu dia punya projek ni apa semua mesti akan bagi hasil dalam tahun depan. Dalam kuartal ketiga tahun depan baru ada hasil lah. Time tu mungkin dia akan bagi dividen dan mungkin capital appreciation untuk counter tu dah tinggi jadi lain lah kadang entry dia kan. Kadang asal entry kat situ boleh entry bawah lagi. Tak apa. Ni nak lain swing kan. Tapi kalau ikut kaedah saya, yang biasa saya ajar pada student-student semua, kita entry kalau tu kita entry berperingkat lah kan. Maksudnya kalau kita betul-betul nak swing kan, kita tengok chart dia, okey dia dah duduk dekat korektif ni kan. Dia dah duduk korektif, mesti dia akan rebound balik ke impas balik kan. Impas balik. So kita entry dekat situ. Tapi esok entry lagi kan, lusa entry lagi. Sikit lama on average. Kalau dia naik tak apalah, dia turun naik kan. Kalau dia turun, kita dah berjaya mengurangkan average price kita. Setengah orang dia all in je semua kan. Saya tengok sekarang semua kalau kebanyakan yang muda-muda lah yang muda-muda ni. Oh nampak, oi apa channel Telegram ni bagi counter ni. Okay, all in. Ada ni tengok itu bagi counter memang semua letup. All in kan. Tengok sideways kan. Sideways lama pula tu kan. Nak jual tak lepas. Sideways tak apa lagi. Jatuh kan. Jadi tiada 100% assurance tiada garanti. Tiada orang yang boleh garanti counter tu akan naik ataupun counter tu akan turun. Itu je kena faham konsep. Kalau boleh garanti senang lah. Oh aku garanti lah counter ni naik. 100% aku garanti. Jual rumah, jual kereta apa semua kan. Jual tanah orang sebelah apa semua kan. Jual all in je tu kan. Dah dapat duit nanti untung bagi balik kan. Bagi untung sikit takkan dia tak nak. Tetapi tak ada. Dalam real life trading, saya nak ingatkan tiada 100% assurance. Tiada, zero. Tak ada 0.1 ke tak ada, zero. Assurance tak ada. Ingat tu Jadi, manage our risk manage risiko kita. Bukanlah saya nak nafikan kadang ada orang cakap boleh ni. Memang mungkin kebolehan dia memang dia boleh predict kan. Tetapi kita ni kena manage risk kita kan. Sebabnya saya kesian sebenarnya kan. Ramai yang mengadu habis duit saya kan. Masuk dekat MacPie tu habis. Masuk dekat apa lagi? Kaunter bunian apa semua kan. Masuk dekat Saudi tu kat puncak habis. Kan? Jadi mana kau punya trading plan? Ya, mana kau punya trading plan? Apa aku tak CL masa dah potong. Itulah ingat dia naik lagi. Ingat ni masalah paling besar ni. Ingat ni kan. Jadi kalau boleh elakkanlah At least kalau kita tak CL, kalau dia dah jatuh kita tak CL penuh, kita masih ada harapan lah kan. Biasa orang pakai teknik harapan kan. CL lah separuh dulu ke kan. CL separuh dulu ke. Sayang sangat kan. Saya dan ingat nak menikah dengan dia. Saya sayang sangat dengan dia ni sebenarnya. Counter ni kan. Sayang sangat. CL lah separuh. Kan. CL lah separuh. Jangan beri harapan penuh kan. Nanti tak jadi nanti. Saya kecewa Dah tidur kan. 3 tahun tidur. Okay. Alright. So, kita trade dalam arah impulse wave. Dalam impulse wave, kita trade. Itu memang dia, sebab tu kalau kita tengok, antara pelajaran asas untuk kita pemilihan counter adalah cari counter yang uptrend. Betul tak? Kalau siapa biasa pergi kelas, cikgu-cikgu ke apa kan? Cari counter uptrend. Asal pergi ambil counter downtrend. Bukan tak boleh ambil counter downtrend, boleh. Sebenarnya kalau counter downtrend ni dia punya reward dia lagi besar kan. Kalau dia dah reverse lah. Kalau dia tak jadi reverse, memang kelawat juga kan. Tapi kalau dia jadi reverse, reward dia besar. Tetapi kemasukan untuk counter downtrend ni adalah risiko dia lebih tinggi. Sebab dia mood dia tengah turun. Kita tak tahu bila boleh okey mood dia kan. Risiko dia lebih tinggi. Untuk counter uptrend, dia mood dia tengah menaik. Dia tengah ada impulse kan. Impulse untuk naik. So risiko kita rendah sikit. Tetapi mungkin kita punya entry tu sedikit tinggi tetapi
jelas lah dia nak naik balik kan. Tapi kalau ada ilmu, ada kemahiran dan kita disiplin dalam trading, boleh main counter downtrend. Saya pun banyak bagi counter downtrend. Terang cakap kan. Memang saya banyak bagi counter downtrend. Kalau tanya student pun, saya cakap kalau siapa mula-mula belajar dengan saya, dia akan senyap-senyap kutuk saya dalam hati ataupun dengan kawan-kawan dia, cakap, apa benda lah cikgu ni ajar kan. Counter tu dah downtrend lah kan. Tapi bila counter tu reverse, dia adalah ada punya hasil dia kan. Adalah hasil dia. Boleh main dengan ilmu dengan ilmu dan disiplin. Kalau tak disiplin, itu jadi kita punya losses tu makin lama makin besar. Makin lama makin besar dan jadi sampai tidak terkawal. Sebab tu dalam trading, kalau kita tengok trader yang survive, hanya the top 1% yang boleh survive few years. Top 5% maybe setahun dua kan. Tapi yang betul-betul bertahan tu 1% je. Banyakkannya maksimum pun 6 bulan. Kalau betul-betul tak betul-betul manage, dah semua ikut darah muda je, paling kuat pun 6 bulan. Dah tak ada kan. Dah tak ada dalam market. Ini kenyataan ini kenyataan, bukan saya saja cakap je. Ini kenyataan. Banyakkannya macam tu. Dan saya pun pernah muda. Saya pun sama kan. Saya pun pernah muda. Saya start trade dalam umur berapa tu? 9 tu lebih kurang dalam 22 kot, lebih kurang umur saya tu 21. Saya start trade umur 21, 22 tahun yang lepas. Okay? So saya pun macam tu juga sebenarnya. So saya tahu kan, rakus. Saya ingat dulu masa tu beli Iris. Masa tu kan, nak cerita sikit apa yang saya melalut kan, sebab bukannya selalu boleh dengar suara saya ni, dah 3-4 bulan dah saya tak cakap ni. So saya cakap sikit. So masa tu mana ada real time chart? Tak ada real time chart ni tahun 99 ni. WhatsApp pun tak ada kan. MMS pun kalau nak hantar mahal kan. MMS, SMS kalau hantar ke Remiser belum tentu dibaca terus kan. So semua sebenarnya call je. Nak beli call Remiser kan. Jo, kau tolong Iris ni aku nak dalam 10 lot. 10 lot. Dululah Iris dulu kan. Alah terpukang Iris tu kan, habis duit dia. Suka tak. Macam ni chat. Okay, kalau zaman tu untuk check, untuk kita semak chat ni, kat time tu TA, orang ajar TA ni tak ramai kan. Orang pun bukan tahu banget tengok chat. Buat khabar besok. Tu pun kalau ada kita punya counter dia tunjuk chat dia kan. Biasanya top aktif dia tunjuk chat dia. Ataupun kalau yang keringan sikit, dia ada Britex. Kalau orang lama dia tahulah Britex ni. Britex ni kita kena beli TV yang ada Britex dan langgan pada servis Britex tu. Britex ni Malaysia punya lah, berita teks, lebih kurang macam tu kan. Dia kalau dia punya tu, dia panggil teletext sebenarnya. Teletext. So Britex ni, ramai tak yang tak sempat zaman Britex ni? Ramai kan? So Britex ni, dia live feed daripada bursa. Oh memang kayangan je ada. Macam zaman saya tu, nak beli TV yang ada Britex ni pun tak lepas kan. Jadi tak adalah Britex tu, memang betul-betul tengok paper lah kan. Lepas tu Britex ni antara yang top ni kalau orang main nombor ekor main nombor tak payah tunggu mapiau, dah ada dalam Britex lah. Dah ada dalam Britex. Tu zaman tu lah. Tak ada real time chart ni, tak ada. Sekarang tengok orang trading semua selisih setengah saat dia kan, boleh buat duit kan. Memang seronok sekarang seronok. Banyak tools dia betul Alik tengok macam beli nombor zaman tu kisah dia. Tu ramai ke laut tu. Semua main dengar apa rumor-rumor. Tak itu pun ada rumor monger juga. Kalau surat khabar kan jenis apa orang panggil kompang. Ada kompang. Sejak zaman bursa ni first day tu dah ada kompang kan. Maksudnya 2-30 tahun yang dulu pun memang dah ada kompang. Kompang dalam surat khabar kan. Nak ada WhatsApp group, Telegram group tak ada zaman tu kan. Letak surat khabar kompang blessing kan. Kompang last duduk juga orang kan. Tapi lama lah ada efek dia kan. Maksudnya apa yang berlaku hari ni, besok baru kita boleh dapat tengok kan. Jadi itulah sedikit cerita lah sedikit cerita. Intraday boleh main Hakim macam tu kan. Pagi call,
Sebenarnya kita boleh set TP, kita boleh set apa CL dengan remiser je, kita call. Macam call, Jo, kau beli Iris ni 10 lot. 10 lot then sampai harga sekian-sekian kau jual, turun harga sekian-sekian kau sampai harga sekian-sekian kau jual kan. Turun sekian-sekian pun kau CL. So kelebihan dia kita tak payah kita tak payah setting kita punya platform lah kan. Kita jangan bagi tahu remiser je. Bagi remiser kau jatuh 10% kau CL lah. Dia CL nanti. Dia set lah kita punya TP kan. Set kita punya TP, dia set kita punya CL. Jadi those were the days lah. Those were the days. Okay. Dah melalut lah. Panjang cerita. Bagi mic tahu lah kan. Sampai petang dengar cerita. Okay. Balik semula pada elite wave tadi. So, dalam elite wave tu kita boleh determine trend change. Maksudnya dengan menggunakan elite wave ni kita akan tahu bila akan ada perubahan kepada trend tu. Bila akan ada perubahan pada trend tu. Okay. Okay. Kamu boleh Okay, ni kita tengok tadi. Saya dah jelaskan sedikit mengenai elite wave market structure. So, structure dia macam ni lah. Wave 1, wave 2, wave 3 impulse, wave 4 corrective, wave 5 impulse, then habis. Complete dah wave ni Complete 5 wave ni Complete 5 wave ni dia akan masuk ke dalam wave corrective wave. Corrective impulse sikit. Corrective banyak. So, kalau betul-betul counter tu boleh patuh kepada rule elite wave ni memang senang cari. Tetapi masalah paling utama dalam elite wave adalah untuk kita apply elite wave ni dekat dalam kita punya chart. Memang masalah Sekejap. Nanti kita apply kat chart Kita boleh tengok. Okay. Tengok sini Untuk kemasukan kita cuba masuk di dalam corrective wave ni Masuk dekat corrective ni, jual masa habis impulse wave dia. Okay. Alright. The golden rule for elite wave. Ataupun ini adalah dia punya syarat-syarat dia. Syarat-syarat untuk elite wave tu menjadi, perhatikan Okay. Wave 2 tak boleh retrace bawah daripada wave 1 punya permulaan. Bila wave 2 ni retrace sampai bocor wave 1, dah tak valid elite wave tu, kita kena buat apa? Recount. Kira semula. Kan? Macam orang mengundi. Nampak macam tak jadi, kira semula undi. So, bila jadi macam ni, bila dia void dia punya elite wave ni, kita kira semula. Maksudnya, dah tak ada wave 1 dah kat sini. Wave 1 mungkin kat sini pula. Rebound daripada ni. Okay, itu rule pertama. Golden rule dia. Wave 3 cannot be shortest compared to wave 1 and wave 5. Wave 3 tak boleh lebih pendek daripada wave 1 atau wave 5. Wave 1 atau wave 5. Wave 3 ni kebiasaannya dia akan jadi panjang. Biasanya kita layan wave 3. Wave 3 paling panjang wave dia. Tetapi dia tidak semestinya dia paling panjang. Dia tidak semestinya dia paling panjang. Kadang-kadang wave 5 pun boleh mengatasi wave 3. Tetapi dia tak boleh paling pendek. Ini kena faham dia. Dia tak semestinya wave 3 ni yang paling panjang, tetapi dia tak boleh yang paling pendek. Faham Okay. Senang tak soalan dia punya statement tu? Senang kan? Dia boleh jadi yang paling panjang, tapi dia tak boleh jadi yang paling pendek. Maksudnya paling pendek macam mana? Wave 1 dengan wave 5, dua-dua lebih panjang daripada wave 3. Itu tak. Itu bukan elite wave. Itu bukan elite wave yang valid. So, kena recount. Kira semula.
Bila semula ni maksudnya daripada point 1 ni kita kat sini, mungkin point 1 kita pergi kat sini. Kan? Dia dah invalid. Okey. Rule yang ketiga. Rule yang ketiga, wave 4 tak boleh kurang daripada puncak wave 1 ni. Puncak wave 1 ni. Kan? Wave 4 ni, wave 4 korektif ni, ataupun pembetulan ni, wave 4 korektif ni tak boleh kurang daripada wave 1 punya puncak. Dengan kata lain, di dalam wave 4 tak boleh ada harga wave 1. Okey. Kalau lebih mudah faham lah kan. Tak tahu mana lebih faham lagi. Tetapi dalam kita melungsuri wave 4, wave 4 tak boleh ada harga yang sama dengan wave 1. Dalam kata lain, wave 4 tak boleh cross wave 1 ni. Tak boleh cross wave 1. Okey. Wave kelima mesti melebihi wave ketiga. Wave 3. Wave 5 mesti melebihi wave 3. Bila dia met ataupun dia memenuhi kesemua peraturan ini, barulah Elliott wave tu valid. Kalau tak, dia tak valid. Okey? Faham tak setakat tu? Faham ke tak faham? Ini kena terang satu ni, konsep dia kan. Kalau basic yang ni pun kita tak faham, susah kita nak move on ke yang seterusnya. Ada master Elliott wave ada hari ni? Tak ada? Sekejap. Tengok. Oh, tak ada hari ni. Master Elliott wave tak ada Ke tak masuk lagi, tak tahu. Master Elliott wave tak ada. Tak apa. Okay, ini konsep asas dia. Mana golden rule ni perlu dipatuhi oleh carta tersebut. Okay? Okay, siapa nak catat boleh catat. Tapi nanti saya akan bagi video ni. Saya akan bagi video ni. Jadi kalau tak nak catat pun tak apalah. Video nanti saya bagi. Okay. Alright. So kita tengok pullback dia. Pullback untuk setiap corrective wave. Yang ni. Yang ni memang panggil agak subjektif. Agak subjektif. Wave 1 ke wave 2 kebanyakannya dia akan pullback di level 60%. Lebih kurang. Mungkin lebih ke 70%, kurang mungkin sampai ke 50%. Lebih kurang. Sebab itulah kita biasa pakai apa panggil? Fibonacci retracement. So Fibonacci retracement adalah berdasarkan kepada konsep ataupun teori Elliott wave ni sendiri. Konsep ataupun teori Elliott wave ni sendiri. Maksudnya daripada wave 1 ni impulse dia naik, dia akan turun dalam range 60%. Tetapi bukan semua. Sebab tu saya cakap Elliott wave ni dia subjektif. Dia subjektif. Dan tiada yang orang 100% betul dan tiada orang 100% salah. Kena ingat tu. Elliott wave ni kita tak boleh cakap, "Oi, kau punya wave tu salah." Mungkin dia punya view dia lain kan. Dia dah belajar cakap macam ni lah aku punya count. Nombor aku macam ni lah. Kan? Kau tengok cara lain, kau nampak tempat lain kan. So, dia bergantung kepada kita punya interpretasi. Tetapi, kita ambil yang paling common. So, apa yang saya ceritakan adalah yang paling common. Sekarang buka kaca kata, tak pernah pun jadi 60% of Mac ni, kencing lah. Tak, jangan, bukan definite. Tapi paling common. Wave 1 ke wave 2 retracement dalam 60%. Sebab itulah kalau kita gunakan Fibonacci retracement, kita dapati bahawa golden ratio. Ingat tak? Saya cerita pasal golden ratio. Golden ratio adalah di 60%. 618 kan? 618. Golden ratio. Okey, sebenarnya ada dia punya ni kat sini. Dia punya kajian orang dah buat kan. Wave 2 retracement of wave 1 length. Nampak? Probability untuk dia retrace di 61.8 ke 78% adalah 40%. Ini probability dia. Kebarangkalian untuk dia retrace ke golden ratio ni adalah 40%. Okey, faham? Faham Okay. So,
Boleh juga dia retrace di persentage yang lain kan, di persentage dia retrace 23% pun boleh, retrace 38% pun boleh, ataupun retrace sampai 100% pun ada. Tetapi probability yang paling tinggi adalah di di 61%. 60% ke atas. Okey. Terusnya wave 3. Price extension of wave 1 length. Okey. Paling banyak daripada wave 1 punya length adalah 161%. Sebab tu saya cakap tadi bahawa wave 3 adalah wave paling panjang ataupun bukan yang paling pendek. So kita assume wave 3 ni kebiasaannya dia akan jadi wave yang paling panjang, di mana kat situlah profit dia. Kat situlah profit dia kan. Entry kita kalau dapat dekat sini memang cantik. So profit kita ni paling tinggi, paling banyak kat sini. Wave 3 ni paling banyak profit. Biasa orang layan wave 3 je. Layan wave 3 sampai puncak, dia dah start musim belakang balik TP. Kalau tak nak TP semua, TP 70% ke, TP 50% ke, bergantung kepada kita punya kesesuaian kita lah kan. Tengok jiwa kita lah. Kadang-kadang kita suka TP semua kan, TP semua. Terpulang TP semua. Kadang-kadang kita tengok ada yang jenis kurang bersyukur pun ada kan. Elok-elok, alamak ter-TP awal lah kan. Elok-elok boleh untung 2,000, dah untung 1,600 je kan. Ayat tu sebenarnya, kalau boleh elak kalau cakap ayat macam tu sebenarnya. Sebabnya kita macam tak bersyukur kan. Kita lupa kita punya rugi banyak punya itu kan. Sebelum ni kita punya rugi pun punya banyak. Jadi, dekat tu je lah rezeki kita. Kan? 1,600, mungkin 400 tu kita tak dapat kan. Kadang konsep tu kita kena apply juga kat diri kita. Ini rugi pun stres, untung pun stres juga. Habis tu apa yang tak stresnya? Kan? Apa yang tak stresnya? Kan? Oh, stres dia. Oh, alamak. Atau prep ni boleh pergi nampak RM4, aku jual dekat RM2 je. Aduh, stres betul lah. Untung pun stres. Kadang saya tak faham juga trader ni. Kau untung ke rugi? Untung lah, tapi patut boleh untung banyak lagi. Dah, ni untung pun stres. Rugi lagi dia stresnya kau itu kan. Rugi stres juga. Jadi berpada lah. Jadi untuk mengelakkan daripada macam tu, ataupun untuk ada consolation sikit, kalau macam carta yang uptrend macam ni, kita TP lah 70%. Macam saya suka TP 70%. Macam kalau modal, kalau kita masuk 1,000 lot, kita TP lah 700 lot dulu. Kan? Kita TP 700 lot dulu. Biarkan kat dalam tu. Kalau dia sambung naik, alhamdulillah. Kita biarkan lah kan. Memang pakai untuk swing lah. Tapi kalau dia turun, pada satu level support kita yang kita tentukan, je lah. Kan? Kasih lah, kira cut profit. Cut profit. Kita kurangkan sikit untung. Maksudnya dah habis lah. Dia dah habis. Maksudnya wave tu dah habis. Kan? Jadi macam tu kaedah dia. Tak adalah cakap nanti kalau tinggalkan sikit tu, kelebihan dia nanti, boleh screenshot. Kan? Screenshot nanti boleh tunjuk kat orang. Tutuplah dia punya lot tu, unit tu kan. Tutup unit tu, tunjuk persennya. Kan? Tengok aku layan ni. Aku layan dah 200% ni. Kan? Aku layan counter ni. Bagus-bagus kan. Padahal rupanya 2 lot je kan. Simpan kan. Yang lain semua dah jual. Tapi tak apa lah, nampak. Sebenarnya itu kepuasan diri kita lah kan. Kalau kita jenis bukan orang suka tunjuk saya saja bagi contoh kan. Bukannya untuk orang lain, untuk diri kita. Pada saya lah. Sebab saya bila kita ada counter-counter macam ni, walaupun unit dia sikit kan, walaupun unit ataupun lot dia sikit, kalau kita biarkan dia dalam portfolio kita akan ada hijau. Cara psikologi dia, bila portfolio kita semua merah, kita mesti stres, betul tak? Kan, tengok, buka je, UOB buka je M+, tengok. Masya-Allah, cakap semua merah. Daripada atas, scroll bawah, semua merah. Putih pun tak ada. Merah semua kan. Stres tak? Stres. Tetapi dengan kita meninggalkan sedikit counter-counter macam ni. Counter-counter ni kita tinggal sikit, 5 lot, 10 lot kan. Kita tinggalkan sikit. Dia sentiasa hijau. Sebab dia dah uptrend, dia tak akan touch dah kita punya entry price tu. Kan? Sebab dia dah duduk uptrend lah. Jadi bila kita buka kita punya portfolio kita, merah-merah hijau, merah-merah hijau. Sekali imbas dia kita dah tak stres. Tapi kalau tengok dekat-dekat lah, hijau ni baru profit RM5. Kan? Tapi secara psikologi sebenarnya dia membantu. Secara psikologi dia membantu. Cubalah. Kalau kita dah TP, jangan TP habis. TP, tinggalkan sikit dalam tu kan. Jadi lambat laun nanti kita tengok, ada hijau.
Awak tengok portfolio kau. Bagi dia sekali imbas je. Awak tengok. Kan? Bagi telefon tengok. Oh hijau hijau. Tu kan nampak nombor tu kan. Sekali imbas je. Okay. So itu kaedah TP. Right. Wave 4 retracement of wave 3 length. So kita tengok daripada wave 4 retracement ke wave 3 length adalah yang paling common 61% juga. Maksudnya daripada kita tengok wave 4 retracement wave 3 kan 60% paling common. Tapi persen lain boleh juga jangan cakap 60% dia tak ni. Bukan definite. Bukannya ngam-ngam kat situ. Kalau ngam-ngam kat situ senang kita parking siap-siap situ kan. Tapi dia lebih kurang probability. Pula wave 5 kita tengok dia akan pergi tak banyak biasanya. Wave 5 ni kebiasaannya dia tak banyak. Dan kebiasaannya wave 5 ni ni wave 5 daripada 4 ke 5 ni wave 5. Kebiasaan bukannya definite. Sekali lagi saya ulang, bukan definite. Kebiasaan wave 5 ni dia akan lebih kurang sama dengan wave 1 panjangnya kan. Kan nampak sikit tak? Nampak sikit kan? Jadi kita dah boleh set ke punya TP kita tarik siap-siap. Okey, daripada wave 5 wave 1 ni sini ke sini dalam 20%. Katakanlah. So kita boleh target lah dari sini ke sini 20%. Biasanya dia akan sama dengan lebih kurang sama. Dia akan lebih kurang sama dengan wave 1. Lepas tu dia akan drop. Pergi ke corrective wave. Corrective wave pula boleh jadi corrective wave tu terus corrective sampai sudah, ataupun kadang-kadang sampai habis ABC wave tu dia sambung naik balik. Mulakan wave yang baru. Okay. Alright. Tu asas guideline Okay. Ini antara guideline lah. Okay. Kalau kita tengok tadi satu lagi saya nak bagi tahu. Wave 2 ni, wave 2 kalau wave 2 ni flat. Kebiasaan ni ni cerita pasal kebiasaan. Kalau wave 2 ni flat, wave 4 ni dia akan curam. Maksudnya curam ni apa? Sharp. Tengok bahasa Inggeris. Kalau wave 2 ni kan, wave 2 ni dia flat kan. Dia macam sideways sikit, turun sikit. Kebiasaannya wave 4 ni dia akan sharp turun. Ingat tulis. Saya nak tunjuk kat chart ni kejap lagi. Tapi yang tu saya tak ada dalam notes dia. Tulis je lah. Begitu juga kalau wave 2 ni, corrective wave ni. Kalau corrective wave ni sharp di wave 2, kebiasaannya biasanya wave 4 ni akan flat. So kita dah boleh agak lebih kurang. Katakan wave 2 ni tengok, dia jatuh berjunam terus kan. Terus gap down terus tu LD. LD tu sampai ke pacak kat sini kan. Sharp kan, very sharp. So kita boleh expect wave 4 ni nanti dia akan flat. Dia akan flat je. Kebiasaan Kena ulang banyak kali kebiasaan tu. Sekarang tengok je. Nak kena tengok ni kan. Tengok keadaan Okay. Jom kita tengok chart sikit lah. Sebelum kita tutup sesi ni. Okay. Alamak, ada chart Saudi lah pula. Saudi Arabia. Okay. Saudi ni tak ada tempat nak apply elite wave ni. Dia cuba tengok counter-counter lain yang ada. Cuba tengok. Okay. Ini RL. Okay. Elliott wave untuk kita tarik di trading view ada satu tab kat sini. Ambil ni, Elliott impulse wave. So kita nak agak-agak lebih kurang impulse wave untuk reservoir link ataupun RL ni. Kita tutup dulu indikator lain. Kita tengok Elliott wave dulu. Okay.
Kita start dengan permulaan uptrend. Permulaan uptrend kat sini. Ini wave 1, 2, mana? 3, 4. Okay. Nampak? Elliott wave dia. Percentage penurunan daripada 1 ke 2, kita ukur tengok. Percentage penurunan dia adalah lebih kurang, macam magic lah. 618. Hilang pula. Hilang shortcut. Percentage penurunan 618. Magic tak? Magic ni kan? Terlepas JHM lah. Kejap alik kita tengok sekejap. So kalau kita tengok balik slide tadi, tengok wave 2 retracement of wave 1 length 618, 40% of the time. 40%. So kita tengok pembuktian dia untuk wave 2 pada counter RL ataupun reservoir link ni. Tengok dia retrace ngam-ngam ke golden ratio di 618 sebelum meneruskan kenaikan di wave 3 dia, dan dia retrace mula ke wave 4 dan terus ke wave 5. Ni sekarang ni correction wave lah. Correction wave ni kalau kita nak labelkan pun boleh. Kita ambil Elliott corrective wave. Corrective wave ni habis dah. Bocor habis. Tapi RL ni kalau saya lah, saya akan tunggu kat sini. Dalam area ni. 425 400 ni. Tunggu area ni. 425 400. Dalam kawasan ni lah kot. Kalau dia nak rebound balik. Cubalah. Bukan belum. JHM consolidation. JHM. Okey. Inilah dia. Nak mirror wave ni lah jadi masalah. Tak apa. Kita cuba dia. Okey. Maybe wave 1 dia sampai sini je. Tetapi wave 3 dia ni pun base juga ni. Tak boleh lah. Tak boleh wave 1. Kuat lah. Kita tarik sini. Jadi juga. Ni. Wave 3 yang panjang. Wave 3 yang panjang. Oh ni ABC tu pun cantik eh. Okay, ni JHM JHM. Cycle dia. Apa ni Danish ni? Danish. Okay. Cycle ni kuat je cak dia. Dia sideway lama tu kan. Tak berapa cantik sangat lah kot. Dia punya Elliott wave dia. Kalau ikut untuk keselamatan, dia kena lepas ni lah. Resistance ni. 550 ni. Baru jadi lah. Kalau tak lepas ni, dia tak jadi lah. Tapi support dia jelas lah ni. Support dia sangat jelas. Ni pun boleh jadi support juga. Ni dia punya immediate lah. Immediate support become resistance ni. Tapi volume, ada satu volume pembuangan besar kat sini. Merah. So kena hati-hati juga lah. Sebab ada buangan ni. So, kalau nak kira pakai trading day punya kaedah,
mungkin ada sedikit rebound hari Senin lah kot. Second pun ringan juga kan. Ringan juga. Okay. Alright, apa lagi counter? Satu lagi lah. Oh, sebab saya nak makan roti sekejap lagi. Kita buka counter roti lah. Oh, counter roti ni dah ada conteng dah. Dah ada conteng dah. Okay. Ni counter roti SDS. Kalau ikutkan SDS ni dia, saya padam dulu ni kejap. Butterfly ni. Ni apa? Kipas. Kipas. Okay. SDS. Padam lah tak? Kita semula lah. Oh, syok kan? SDS ni kalau ikutkan wave dia dari sini 1 2 3, the longest wave Okay. Kalau ikutkan SDS ni, dia dah di 5 kat sini. Dia dah di level yang critical sebabnya dia dah duduk ni. Dia dah hampir menyentuh puncak wave 1 ni. So apabila dia bocor wave 1 ni, dia bocor puncak wave 1 ni, maksudnya dia punya wave tu dah tak jadi lah. Wave tu dah tak jadi lah. Sini satu dengan bottom 4. Bottom wave 4 dengan puncak wave 1 ni dah hampir bercium dah hampir bercium, tetapi masih belum ni. So ini critical support. Tetapi kalau jadi kalau jadi SDS ni dia reward dia boleh tahan juga lah. So, kalau kita ukur balik dia punya wave 1 ni, kita cuba copy kita copy wave 1 ni. Copy wave 1 kat sini. Kalau ikutkan dia punya ramalan dia ramalan dia tahap ni lah. Kalau dia betul-betul ikut wave 1 tahap ni, dengan TP dia lebih kurang di sini. Tembus sikit. Bawah sikit lah biasanya. Kita ambil kat sini. 565. So ini boleh jadikan sebagai TP dia. Okay. Support. Boleh 2-3 bit ke bawah lah. Sebabnya kalau dia bocor ni dia dah memang tak cantik lah wave dia. Kita kena recount balik. Tapi saya nampak ada harapan kot SDS ni. Harap-harap dia tak bocor critical level tu. Bukan buy call. Bukan buy call. Cakap buy call juga. Okay. Satu yang akan saya ajar juga hari ni pada yang dah register kelas tu adalah dipanggil sebagai kipas. Kipas ni sekarang dia orang dah minat nak pakai. Sebab kipas ni memang cantik sebenarnya. Fibonacci speed resistance fan. Kita pakai kipas. Ada permulaan trend Okay. So kalau kita tengok, kalau kita pakai kipas pun di sini nampak dia dah touch level fan ni di 50% 50% fan level kat sini ni. Fan level 50% ni dia dah touch. Jadi so patutnya rebound lah. Patutnya. Okay. So basically itulah asas kepada Elliott wave. Kita dah tengok teori dan kita dah cuba apply dekat dalam kita punya chart. Lebih kurang macam itulah apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini pada saya punya kawan-kawan dekat FB Live ni. Walaupun tak banyak mana, tapi insyaAllah berterusan lah nanti. Kalau siapa yang berminat lagi nak belajar dengan saya, siapa yang berminat lagi nak dengar suara saya kan, boleh join pula nanti the next class. InsyaAllah saya akan buat lagi kelas macam ni, kelas yang free macam ni. And then kalau ada modal sikit, join kita punya team. InsyaAllah.
Ada apa soalan lagi last sebelum saya tutup sesi Facebook Live dan saya teruskan dengan topik yang seterusnya? Boleh tanya? Tanya sementara saya nampak ni. Ada soalan? Jangan lupa join Telegram group saya dah bagi link dekat komen tu. Join Telegram group. Nanti banyak perkara-perkara yang berlaku saya akan update dalam tu lah. InsyaAllah. Dan tip-tip counter ni bukan saya tak nak bagi dah tu, tapi saya rasa macam takut jadi orang salah anggap sebagai buy call kan. Anggap sebagai buy call. Dulu saya rajin bagi. Tapi sejak akhir-akhir ni saya sebut salah agak sebenarnya. Ada juga yang PM tanya, Abang Mac, lama tak belanja ni. Saya bukan tak nak belanja je kat saya nak jaga ni lah kan, nak jaga kita punya circle ni lah. Kalau ada orang cakap ni buy call lah apalah kan, jadi masalah pula kan. Jadi pada saya yang terbaik, kalau belum berkemampuan, join je kelas-kelas free saya lepas ni. Ataupun saya akan buat kelas-kelas bajet macam dalam RM50 ke RM60, bawah 100 lah. Topik-topik yang tertentu, kelas-kelas bajet ni, join kelas-kelas tu dulu kan. Kalau ada modal lebih sikit, terus join je kita punya Max Clan ni, terus join je trading modul ni. Terus join trading modul ni banyak benefit dia insyaAllah. Dengan student-student lama ni pun okey kan. Diorang tak adalah ragging kan, budak-budak baru kan. Okey. Semua saling membantu lah. Okey, Ahmad Badrudin. Kalau rule wave tu, if weight tersentuh ke level fiber untuk retracement, contoh wave. Okey, sebenarnya kalau ikutkan wick ni ataupun shadow ni, bukanlah satu kekuatan ya. Bukanlah satu candle yang kuat. Kita boleh assume bahawa candle yang kuat adalah solid saja. Solid. Maksudnya solid dia di mana? Contoh macam kalau kita tengok kalau kita tengok di SDS ni tadi dekat puncak wave 3 ni, sebenarnya kita boleh ambil solid ni je. Puncak wave 1 kita ambil solid ni je. Kita tak payah kira dia punya tu. Kita tak payah kira dia punya shadow tu. Lebih kuat. Tetapi bila dia dah start bersentuh shadow to shadow, kita hati-hatilah. Dia macam warning lah. Macam warning lah tu kan. Dia warning lah. So kita hati-hatilah. Tapi kekuatan dia semua, apa candle pun, kekuatan dia tetap di body dia saja. Di body dia kuat. Okey, Badrudin, terima kasih sebab bertanya. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, Amin untuk dapat benefit Maxline ni 850. 850 sekali bayar je. Maksudnya dah tak ada fee dah lepas tu. Untuk alert pun tak ada fee, untuk semua orang dengan benefit-benefit lain tak ada fee. Mungkin, yelah saya tak cakap murah, mungkin pada setengah orang tak murah. Cakap mahal pun tak mahal mana pun sebenarnya kalau kita kira benefit dia kan. Tetapi kalau ada kemampuan, join. InsyaAllah kita akan dapat benefit dia nanti kan. Tapi kalau belum ada kemampuan, tak apa. Saya akan cuba bantu mana boleh lah. Bagi kelas free ke, bagi apa, bagi kelas free, bagi kelas murah-murah ke apa kan. Lepas ni lah insyaAllah. Saya punya planning mungkin start ujung bulan 7 ni saya akan start saya punya kelas bajet ni untuk topikal lah. Dia ikut topik lah. Mungkin ada kelas how to trade pakai moving average, how to trade pakai Yashi ke apa kan. Tengok macam mana lah. Tengok dulu. Saya tengah susun juga tu. Okay. Terima kasih Mirza. Terima kasih semua semua yang hadir pada sesi Facebook Live pada hari ini. Saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan ke apa kan. Kalau ada apa-apa yang tak puas hati ke apa kan. Tapi yelah, semoga ada manfaat lah pada semua Okey, Syaril tanya. Syaril, join je Syaril dekat channel Telegram tu yang saya bagi link dekat komen tu. Just join je. Nanti ada detail kat dalam tu ya. Okey, untuk kawan-kawan di FB Live, saya terpaksa sign out dulu untuk saya teruskan kelas pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain sesi. Saya doakan semua sentiasa sihat lah. Musim-musim COVID ni kan, musim-musim orang semua susah ni, moga Allah pemudahkanlah urusan kita semua semua ujian pada rakyat Malaysia ni. Adalah nanti jalan keluarnya. Dia bagi kita, Allah bagi kita kesusahan ni, jalan keluar dia dah ada kan. So jangan risau-risau sangat. Banyak doa. InsyaAllah
Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.